Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid. Hai, apa khabar murid? Okey, alhamdulillah kerana kita dapat berjumpa lagi pada sesi pengajaran PDPR Sejarah tahun 6. Okey, sebelum kita mulakan sesi pengajaran kita, cikgu nak tanya kamu, adakah kamu nampak apa yang pelik pada diri cikgu sekarang? Ada? Apa dia tu? Cikgu Harman sedang membalut diri dengan bendera Malaysia. Betul, tepat sekali. Kenapa cikgu balut badan cikgu dengan bendera Malaysia ni? Okay, bendera Malaysia ni. Kenapa? Okey, kerana ia ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, kita tengok apakah tajuk kita pada hari ini. Okey, murid-murid. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, cikgu balut diri cikgu dengan bendera Malaysia ni kerana ia ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu identiti negara, bendera berkibar. Kita sebenarnya tajuk ni masih lagi dalam tajuk tahun 5 kerana kita dalam minggu-minggu awal ni kita akan cover balik tajuk-tajuk tahun 5 yang kita tak dapat habiskan dahulu kerana cuti PKPB pada bulan 11 dahulu. Jadi hari ni cikgu akan sentuh tajuk bendera berkibar. Itu bendera kita lah, bendera Malaysia. Seperti yang cikgu balut inilah. Panas juga cikgu hari ni. Okay, jadi cikgu pada tepi dulu. Okey, untuk tajuk ni cikgu rasa tak asing pada kamu lah, kan? Sebab bendera Malaysia ni kamu boleh katakan setiap hari kamu tengok sebagai warga negara Malaysia, kamu patut tahulah, patut pernah lihatlah bendera Malaysia. Cuma hari ni kita cikgu akan sentuh lah sejarah asal usul bendera Malaysia. Mungkin ramai tak tahu. Dan apakah maksud setiap warna dan simbol pada bendera Malaysia. Okay, kita lihat. Okey, kita mulakan dengan sejarah asal usul bendera Malaysia. Ada cikgu pernah terbaca, ada pendapat yang mengatakan bendera Malaysia ni dia meniru bendera Amerika Syarikat, USA. Dia orang kata bendera Malaysia ni meniru bendera Amerika Syarikat. Okey, itu yang cikgu biasa dengar lah. Tapi ramai yang tak tahu, fakta yang sebenarnya ialah kalau dia tak secara langsung pun, secara langsung pun dia mungkin ada kaitan sebenarnya bendera Amerika tu sendirilah yang sebenarnya dia mengambil inspirasi daripada bendera ni lah. Bendera Nusantara. Nak kata tiru tu bukan tiru lah, tapi apa yang cikgu pernah baca, bendera Amerika Syarikat tu, USA tu, dia sebenarnya Malaysia tak meniru, bendera Malaysia tak meniru bendera USA tapi sebenarnya asas-asas bendera Amerika Syarikat tu ada kaitan dengan warna-warna Nusantara, terutamanya merah putih. Jadi kita akan ceritakan lebih lanjut. Okey. Untuk pengetahuan kamu, sejarah asal-usul bendera Malaysia ni, okey, bendera Malaysia ni sebenarnya dicipta oleh seorang arkitek dari Johor, iaitu Encik Muhammad bin Hamzah. Yang kamu tengok dalam gambar ni, Encik Muhammad bin Hamzah. Beliau ni ialah seorang arkitek dari negeri Johor. Sebenarnya pada tahun 1948 telah diadakan satu pertandingan untuk mencipta bendera Malaysia. Masa tu kita nak tubuhkan sebuah negara. Tapi setiap negara mesti ada bendera tersendiri, bendera masing-masing. Okey, jadi sebuah jawatankuasa khas telah diwujudkan untuk mengendalikan pertandingan. Pertandingan mencipta bendera Malaysia. Jadi Encik Muhammad bin Hamzah ni adalah salah seorang lah yang menyertai pertandingan itu. Sebanyak 373 mereka bentuk bendera ataupun penyertaan lah yang telah dihantar ataupun yang telah disertai oleh orang ramai lah untuk masuk ke pertandingan mencipta bendera Malaysia. Dan Encik Muhammad bin Hamzah ni salah seorang yang menyertai pertandingan ini. Dan selepas dinilai oleh jawatankuasa khas itu, sebanyak 3 reka bentuk bendera Malaysia telah disenarai pendekkan ataupun difinalize. 3 yang terakhir, nak pilih yang terbaik. Jadi akhir sekali bendera ataupun reka bentuk bendera yang dicipta oleh Encik Muhammad bin Hamzah ni lah yang berjaya memenangi ataupun telah dipilih sebagai bendera Malaysia.
Okey, kalau kita tengok, kamu tengok gambar rajah ni sebenarnya, Encik Muhammad Hamzah ni dia mencipta bendera Malaysia, dia mendapat inspirasi daripada bendera negeri Johor. Memandangkan beliau berasal dari negeri Johor, jadi beliau telah menggunakan reka bentuk bendera negeri Johor ni untuk mencipta bendera Malaysia. Dia ambil inspirasi bentuk bendera Johor ni untuk mencipta bendera Malaysia. Bendera Malaysia pada asalnya bentuk dia macam ni pada asalnya dia pada asalnya yang ni. Ni bentuk asalnya. Kan dia ada jalur dia bukan merah putih seperti sekarang tapi biru putih kan. Kemudian bila dah menang, dia ada buat sedikit pindaan pada bendera Malaysia ni, jadilah yang ini dipinda. Biru putih tu ditukar kepada merah putih. Kenapa merah putih? Nampak merah putih ni sebenarnya kalau ikut ni pengetahuan untuk kamu, pengetahuan tambahan, sebenarnya merah putih ni adalah lambang ataupun warna rasmi Nusantara. Nusantara ni ataupun Kepulauan Melayu lah. Sebab tu kalau kamu tengok bendera Indonesia, dia menggunakan warna merah putih. Singapura pun background dia ataupun latar belakang bendera Singapura adalah merah putih. Jadi Malaysia pun turut mengambil inspirasi merah putih ni sebagai bendera. Sebenarnya asal usul bendera ni lah Nusantara. Sebab tu cikgu cakap, cikgu terbaca fakta bahawa bendera Amerika Syarikat tu juga jalur merah putih tu juga mengambil inspirasi daripada warna ni lah, warna Nusantara ni merah putih. Bendera Amerika tu dicipta lah oleh British ada kaitan lah. Okey, jadi sampai dipinda, okey. Jadilah seperti yang bentuk seperti ni. Asalnya bintang kalau macam sekarang ada 14 pecah 14, tapi masa tu dia pecah 5. Kemudian dia buat pindaan lagi kali ketiga pindaan kali ketiga, last kali jadilah seperti sekarang ni Dia pinda lagi jadilah bintang dari asal pecah 5 dia buat pecah 14 kerana nak mengambil sempena gabungan 13 buah negeri dan sebuah wilayah persekutuan. Jadilah bendera Malaysia seperti yang ada pada hari ini. Start pada 1963 sebab Malaysia ditubuhkan sampailah sekarang. Dan setiap warna tu mempunyai maksud yang tersendiri. Jadi kita patut mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Allahyarham telah pun meninggal dunia, Allahyarham Cik Muhammad bin Hamzah kerana telah pun mencipta bendera Malaysia. Bendera Malaysia ni pertama kali dinaikkan pada tahun 1950 di pekarangan Istana Selangor. Okey, juga harap kamu tahu sejarah asal-usul bendera Malaysia ni ia dicipta oleh Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Johor. Dia menggunakan inspirasi daripada bendera Johor bentuk dia hinggalah jadi bentuk sekarang Okey, juga harap kamu faham Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey. Okey, cikgu nak tanya kamu apakah gelaran bagi bendera Malaysia? Bendera Malaysia apa ada gelaran bendera Malaysia apa ada gelaran? Gelaran ni telah diiktiraf pada tahun 1997 apakah gelaran bagi bendera Malaysia? Siapa tahu? Okey, gelaran bagi bendera Malaysia ialah Jalur Gemilang. Kenapa dipanggil Jalur Gemilang? Jalur, kalau kamu tahu, jalur bendera Malaysia ni terdiri daripada 14 jalur jadi dia ambil sempena jalur ni dibubuhlah nama Jalur Gemilang. Okey, kalau kita tengok jalur tu maksudnya ialah satu haluan yang sama dia ibarat satu haluan yang sama untuk menuju ke arah kegemilangan ataupun ke arah kecemerlangan. Manakala gemilang tu sama maksud dengan cemerlang lah, kan? Jadi bendera Malaysia ni dicipta ataupun dicipta untuk sebagai inspirasi lah kepada rakyat Malaysia terutamanya untuk mencipta kegemilangan. Untuk membantu negara Malaysia mencipta kegemilangan. Sebab tu nama Jalur Gemilang telah dipilih. Okay, faham jadi nama ataupun gelaran bagi bendera Malaysia ialah Jalur Gemilang. Kita tengok seterusnya. Okey, ni yang penting. Okey, cikgu akan tunjuk kepada kamu, akan jelaskan kepada kamu apakah maksud warna dan simbol pada bendera Malaysia. Mungkin ramai yang dah tahu.
Tapi ada juga yang tak tahu kamu sama ni kamu tengok bendera Malaysia tapi kamu tak tahu apa benda. Kenapa ada warna merah? Kalau kita tengok bendera Malaysia ni terdiri daripada 4 warna sahaja. Iaitu merah, putih, kuning dan biru. Ada orang tanya kenapa tak ada warna hijau, kenapa tak ada warna oren cikgu? Kan dia setiap warna tu ada dia punya maksud yang berkaitan dengan negara kita lah. Okey, kita pergi dulu pada warna Okey, kita tengok. Okey, warna merah. Okey, ni kita tengok mula pada bawah ni. Warna merah. Okey, warna merah ni maksudnya keberanian. Merah ni selalunya dilambangkan ataupun selalunya melambangkan keberanian. Okey, kemudian warna putih, apa maksud warna putih? Okey, putih putih ni maksudnya adalah kesucian, kesucian keluhuran Manakala warna kuning ni dia melambangkan kedaulatan raja. Malaysia ni sebuah negara yang menggunakan sistem raja berperlembagaan jadi kita punya ketua negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Jadi warna kuning ni sebagai maksudnya ialah melambangkan kedaulatan raja-raja Melayu. Kemudian warna biru pula melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Okey, 4 warna tu cuba kami ingat. Kemudian apa maksud anak bulan dan bintang? Okey, anak bulan dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Memandangkan majoriti rakyat Malaysia adalah terdiri daripada orang Islam jadi bendera Malaysia telah memilih anak bulan dan bintang lah sebagai simbol bahawa Islam adalah agama rasmi. Walaupun Islam agama rasmi tapi agama-agama lain bebas dianuti oleh rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Okey, kemudian apa maksud jalur putih 14 ni 7 merah, 7 putih. Dia melambangkan dia membawa maksud 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Okey, Malaysia ni adalah berbentuk persekutuan. Dia adalah hasil gabungan 13 buah negeri dan sebuah wilayah persekutuan. Itulah yang telah membentuk Malaysia. Ia telah dilambangkan dengan jalur merah putih 14 jalur. Manakala bintang pecah 14. Apa maksud bintang pecah 14? Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan perpaduan memandangkan Malaysia ni negara persekutuan hasil gabungan 13 buah negeri dan persekutuan, jadi perpaduan itu penting kita tak nak berpecah sebab kita ni negara yang dibentuk oleh negeri-negeri Okey, itu simple saja maksudnya. Cikgu harap kamu boleh faham. Sebenarnya maksud ni kita berulang-ulang kita dah pernah jelaskan dulu ni macam ulangan je kali kalau kamu dah pernah membaca dia ibarat kamu ulang kaji semula. Cikgu harap maksud ni kamu ingat kerana sebagai rakyat Malaysia kamu patut tahu maksud bendera Malaysia. Okey, seterusnya. Okey, kamu dah tahu sejarah asal-usul bendera Malaysia dan juga maksud warna dan simbol pada bendera Malaysia. Okey, hari ni cikgu nak jelaskan sikit bendera Malaysia ni adalah sebagai identiti. Macam minggu lepas kamu belajar mengenai jata negara bendera Malaysia juga adalah seperti jata negara adalah identiti, lambang ataupun maruah negara. Jadi dia ada kita sebagai rakyat Malaysia ni kita ada etika ataupun adab lah. Terutamanya untuk menaik dan menurunkan bendera Malaysia. Kalau siapa yang pernah berpengalaman, terutamanya pengawas sekolah yang pernah masa perhimpunan, pernah naikkan bendera Malaysia semasa lagu negara aku, dia tahu. Dia punya etika atau kita punya undang-undang lah undang-undang ataupun adab. Dia walaupun dia bendera Malaysia ni kain, dia sebenarnya dia bukan kain sebarangan kain Bukan sebarangan kain macam ni macam bendera Malaysia ni. Dia bukan sebab memang ada kain ada orang kata kain je cikgu tapi dia adalah identiti negara, dia adalah maruah negara, jadi dia perlu dijaga okey, contohnya kalau kamu nanti berpeluang untuk menaik dan menurunkan bendera Malaysia, kamu patut tahulah etika peraturan ni. Yang pertama, pakaian kamu hendaklah kemas masa kamu nak naikkan bendera tu kemas, berpakaian kemas tak boleh selekeh. Tak boleh tak pakai baju seluar je pakai tak boleh. Kemudian memastikan bendera tidak melirik ke tanah. Apa maksud tidak melirik ke tanah? Kamu tak boleh bagi bendera Malaysia ni kerana dia besar dia besar, kamu tak boleh bagi dia terseret lah kat tanah kamu kena angkat. Jangan bagi dia sampai jatuh mencecah tanah.
Okey, yang ketiga, sebelum bendera dinaikkan, pastikan bendera dalam keadaan baik. Kamu kena tengok jangan ada yang terkoyak. Jangan ada yang terkoyak kan. Dah lusuh, warna pun dah pudar kan. Pastikan dalam keadaan baik kan. Okey, yang keempat, uji tali bendera agar ia teguh dan tidak mudah putus. Kamu nak naikkan bendera tempat yang tinggi kan. Jadi kamu pastikan tali bendera tu teguh. Jangan tengah-tengah naik tiba dia putus, jatuh. Kan jatuh ke tanah dia inilah tak baiklah. Okey, kemudian yang kelima, apabila menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib secara perlahan-lahan. Okey, macam kau pernah tengok masa pimpinan kan. Sebelum ni, sebelum Covid ni kita ada pimpinan macam tahun lepas. Kamu tengok pengawas naikkan bendera kan, dia naik secara tertib perlahan-lahan. Dia tak naik laju. Kalau lagu negara aku dia akan ikut, dia akan sekali naik sampai penamat lagu negara aku, dia pun last sekali paling tinggi lah. Dia tak boleh bendera Malaysia naik dulu sampai habis, tapi lagu negara aku habis kemudian. Dia kena kalau lagu negara aku dia sekali dia tamat sekali. Itu kata secara perlahan-lahan lah. Okey, seterusnya apabila menaikkan bendera separuh tiang. Kenapa naik bendera separuh tiang? Ini kalau ada kita ni separuh tiang ni, kalau kita ada ni lah sebenarnya, kalau ada kematian pemimpin negara sebagai simbol ni lah ataupun sebagai tanda hormat. Contoh kalau kita ada pemimpin yang meninggal kita akan naikkan bendera separuh tiang sebagai tanda hormat. Kalau kita naikkan bendera separuh tiang, bendera tu kita kena naikkan sepenuhnya dahulu. Maknanya kita kena naikkan sampai atas dulu. Kemudian baru turunkannya semula ke separuh tiang. Itu dia punya etika dia. Dia tak boleh terus ke separuh tiang. Dia kena naik sampai habis paling atas. Kemudian baru turun separuh tiang. Itu kena tahu dia punya etika. Kemudian yang terakhir, bendera hendaklah ditatang atau diletakkan di bawah bila sampai ke bawah. Ni masa kamu turunkan bendera Malaysia tu, pastikan dia panjang. Pastikan jangan hujung bendera tu ataupun sebahagian bendera tu terkena tanah. Seret tanah. Kamu letaklah di bahu kalau dia terlalu panjang. Okey, ini adalah etika menaik dan menurunkan bendera Malaysia. Dia bukan sebarang kain walaupun Malaysia ni adalah kain tapi dia bukan sebarang kain. Dia yang kamu pegang bendera Malaysia tu adalah identiti ataupun maruah negara. Kita tengok sebenarnya. Okey. Ini penting. Okey, soalannya, mengapakah kita perlu menghormati bendera Malaysia? Seperti yang cikgu cakap, bendera Malaysia ni sama macam jata negara. Yang pertama, ia adalah dia menunjukkan identiti negara. Kan? Jadi identiti negara ni penting dia sebagai maruah negara. Jadi kita kena hormatlah. Kedua, lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Macam jata negara juga. Kan? Dia adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Lambang. Kemudian yang ketiga, simbol perpaduan rakyat Malaysia. Memang bendera Malaysia ni adalah simbol perpaduan rakyat Malaysia. Jalur gemilang. Kenapa kita namakan sebagai jalur gemilang? Supaya ia dianggap sebagai jalur ataupun membentuk satu haluan yang sama. Seluruh rakyat Malaysia membentuk haluan yang sama. Kita punya target matlamat yang sama untuk mencipta kegemilangan. Okey, yang terakhir kerana ia melambangkan semangat patriotik. Bendera Malaysia ni memang selalu dikaitkan dengan patriotik lah. Kamu tengok, kalau kamu tengok pertandingan sukan bola sepak ke, badminton ke kita akan kibarkan bendera kita. Maksud kita akan ada semangat patriotik. Patriotik tu apa maksud? Patriotik tu adalah semangat cintakan negara. Inilah kenapa kita perlu menghormati bendera Malaysia. Kerana ia adalah maruah negara kita. Kalau orang bakar bendera kita, kita akan rasa marah. Ibarat maruah kita pun dibakar ataupun dicarik. Okey, cuba kamu faham Okey, seterusnya. Okey, sebagai tambahan lah sebenarnya. Cikgu nak tunjuk, okey, bendera-bendera negara Asia Tenggara. Okey, kita ni Malaysia terletak di negara Asia Tenggara. Ada 11 buah negara di Asia Tenggara. Termasuk Malaysia Okey, saya Malaysia ada 10 lah Okey, cikgu nak tunjuklah bendera-bendera negara Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara ni adalah negara jiran-jiran kita Okey, yang pertama ni Brunei. Okey, ni bendera Brunei Darussalam. Okey, ni Brunei Darussalam. Jiran kita Kemudian ni bendera Cambodia ataupun Kemboja. Kemboja. Ini adalah bendera Indonesia. Kemudian ini bendera negara Laos. Laos ini negara kita Malaysia. Kemudian ini negara Myanmar. Bendera Myanmar. Ini bendera Filipina, Singapura, Thailand,
Timor Leste dan Vietnam. Kamu tengok, setiap negara ada dia punya reka bentuk bendera yang masing-masing sendiri, menggunakan warna yang sendiri. Setiap warna mempunyai maksud yang ada kaitan dengan kebudayaan, ada kaitan dengan tempat negara itulah. Jadi setiap bendera ni dia membawa lambang maruah kedaulatan negara masing-masing. Sebab itulah kita kena hormat bendera negara kita. Kan? Jadi isu tu, contoh kan, kalau kita kan isu, kalau kita ada kes bakar bendera lah, tak puas hati dengan apa-apa kaitan dengan politik kan, bakar bendera kan. Sekarang jumpa bendera dekat atas jalan kan, kalau orang buang dalam tu sampah, dia ibarat tak sepatutnya macam tu lah. Okey. Ini contoh bendera-bendera negara Asia Tenggara ataupun negara jiran kita. Okey. Terusnya. Okey, latihan. Okey, latihan. Okey, selepas ini cikgu akan upload ataupun muat naik latihan kamu dalam bentuk Google Form. Cikgu akan muat naik link. Jadi kamu klik, kamu akan jawab soalan. Semua soalan tu objektif ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu bendera Malaysia. Kalau kamu faham video yang cikgu sampaikan ini, kamu boleh buat. Senang saja. Soalan-soalan tu ada kaitan dengan maksud-maksud warna kan. Simbol pada bendera Malaysia, kemudian sejarah asal-usulnya. Okey. Kejap lagi lepas ni. Lepas ni cikgu akan upload soalan ataupun latihan. Okey. Cikgu rasa sampai di sini saja sesi pengajaran kita pada hari ini. Cikgu harap sesi yang cikgu sampaikan ini memberi manfaat kepada kamu. Kurang-kurangnya kamu, kalau kamu dah lupa tentang bendera Malaysia ni, hari ni kamu ingat baliklah. Mana yang memang tahu, dia akan menguatkan lagi ingatan dia lah. Terutama yang tak ingat ni. Cikgu harap kamu dapat sesuatu hari ini. Sebagai rakyat Malaysia, kamu sepatutnya tahu tentang bendera Malaysia, sejarah asal usulnya kan. Jangan lagi kamu cakap bendera Malaysia ni dia meniru bendera Amerika Syarikat. Itu salah tu kan. Tapi mungkin di sebaliknya, mungkin bendera Amerika pula yang tiru kita kan. Okey. Jadi cikgu harap kita dapat jumpa semula pada minggu hadapan. Cikgu harap kamu dapat jaga kesihatan kamu. Okey. Dan semoga kita berjumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.